So topik pasal kesan penggunaan gadget berlebihan pada fizikal dan juga mental kan. Okay, saya kat sini saya tak nak kata bahawa gadget ni tak bagus, dia tak elok, kita kena elakkan. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita punya sesi malam ni untuk jadi begitu. Tapi saya nak ceritakan antara kelebihan dan kebaikan dan kekurangannya dan tuan-tuan puan-puan sendiri yang pilih. So bagi saya, gadget ni dia adalah satu alat bantuan. Dan bila kita sebut alat bantuan, kalau kita guna dengan betul, dia akan jadi kelebihan yang akan lebih dahsyat berbanding ibu bapa sebelum ni. Saya bagi contoh lah. Zaman dulu, kalau kita nak ajak anak tengok lembu contohnya lah. Kita nak perkenalkan kepada anak sebab waktu anak-anak umur 1 tahun ke 2 tahun, dia dah mula ada konsep kita panggil sebagai object labeling. Ataupun apa-apa labeling lah. Konsep labeling ni maksudnya dia mula kenal bila kita kata tutup pintu, dia tahu pergi tutup pintu. Kita kata nak susu tak, dia tahu susu tu apa. Mana papa, dia tahu tu papa. Dia mula labelkan apa yang dia nampak dengan perkataan ataupun identiti benda tu. So bila kanak-kanak dia mula ada konsep macam ni, ibu bapa zaman dulu, kalau saya bagi contoh mudah faham lah, kita nak ajar anak lembu tu macam mana dan bunyi lembu. So mungkin kita boleh buat dari segi lembu kata apa, ataupun kita bawa pergi ladang. Tapi zaman sekarang kerana kelebihan ada gadget, kita boleh semudahnya tunjuk dekat YouTube sahaja. Kita buka YouTube, kita search pasal lembu, lepas tu dia ceritakan, tu lembu. Tengok tu lembu. Lembu tu warna putih, warna hitam. Dia jadi kelebihan bila kita gunakan tu sebagai alat untuk membantu pendidikan kanak-kanak. Tapi bila kita jadikan dia satu berlebihan, dia akan mulalah isu-isu seperti kalau siapa pernah dengar istilah techno-stress. Tahun 1984 ada satu istilah diperkenalkan oleh psikologis iaitu techno-stress. Techno-stress ni kita nak bagi definisi bahasa bukunya adalah, kalau ikut silibusnya, techno-stress ni adalah keadaan sindrom tertekan ataupun neurological distress daripada kesan penggunaan gadget yang berlebihan. Daripada komputer, skrin, laptop, phone, TV. Dan benda ni dia jadi stres yang melampau kepada dari segi 3 komponen penting, iaitu dari segi dia punya neurologi, kemudian dia punya mental, kemudian dia punya jantung. Macam mana bagi jantung, jap kita terangkan. So techno-stress ni adalah benda yang sebelum ni dia selalu berkaitan dengan mereka yang bekerja dengan dunia tersebut. Maksudnya mungkin orang yang buat coding, buat website zaman dulu lah. Tapi zaman sekarang kerana faktor norma baru, semua orang mula terdedah pada skrin. Menyebabkan techno-stress tu lagi ramai kena. Dan techno-stress ni bahaya. Sebabnya bila kita tak kawal, techno-stress ni sampai tahapnya kalau nak kata macam mana dia bagi kesan okay, saya bagi contoh lah. Kita sebelum tidur, biasanya kita buat apa sebelum tidur? Kita gosok gigi, kita basuh muka, kita solat isyak dan sebagainya. Dan kadang-kadang sebelum tidur, apa yang kita akan buat adalah, ni general ya, bukan semua, iaitu kita akan main phone. Kita duduk tengok phone, duduk baca Twitter, baca Facebook, baca komen, baca WhatsApp, membawang dan sebagainya. So bila kita duduk baca phone semua tu, phone ni dia adalah sejenis skrin, dia sejenis gadget dan dia akan transmit, kita panggil sebagai blue light, cahaya biru. Blue light ni adalah cahaya yang dia bagi kesan yang tak bagus dari segi macam ni. Bila kita tidur, kita sebagai manusia, otak kita akan secrete hormon dinamakan sebagai melatonin. Melatonin ni berguna untuk memastikan kita punya sleep cycle okey, kita boleh tidur dengan lena, kita boleh masuk deep sleep, badan kita betul-betul rehat. So melatonin ni penting, otak kita akan secrete bila kita tidur. Tapi apabila ada pendedahan diri kita kepada blue light 1 jam sebelum tidur, iaitu kita main phone tadi, maka melatonin tu tak akan terhasil, menyebabkan tidur kita akan terganggu. Bila kitaran tidur terganggu, of course mood kita akan terganggu. Dari segi tenaga fizikal kita akan terganggu. Dan blue light ni juga, melatonin ni juga, satu dia akan tak jadi bila ada blue light. Second, dia tak akan jadi kalau kita tidur waktu siang. Sebab dia cuma boleh secrete waktu malam saja. Dan yang ketiga, dia tak akan secrete melatonin ni kalau kita tidur dalam keadaan lampu putih menyala. Lampu putih macam pendafloor tu. Sebab tu malam biasanya orang pakai lampu warna oren yang kecil, lampu malam kan. So tak boleh tidur dalam lampu cerah. So 3 faktor ni yang menyebabkan melatonin tak muncul. So nasihat saya, konklusinya kat sini adalah kita kena pastikan bahawa sekurang-kurangnya sebelum tidur, anak-anak dan kita jangan ada pendedahan apa-apa skrin. 1 jam sebelum tidur.
So macam mana nak buat 1 jam sebelum tidur kalau tak buka WhatsApp, tak buka phone, semua tak bagi anak main game, apa nak kena buat? Maka dekat sini datangnya rutin, iaitu rutin yang kita bina daripada kecil, iaitu nak tidurkan ni, bila kita nak tidur ni, kita tak boleh secara mengejut. Jaranglah saya jumpa orang yang tengah ada aktif-aktif, tiba nampak katil, dah malam pak terus tidur. Dia macam kita R&R lah, kita ada, contoh macam kita tutup kipas lah sebagai analogi kan. Bila kita pergi tutup switch kipas, kita tekan, kipas tu dia bukannya tak terus berhenti. Tapi kipas tu akan makin lama makin perlahan, akhirnya baru berhenti. So sama juga persediaan anak-anak dan juga kita sebelum tidur adalah kita kena bagi mereka ada ritual ataupun rutin yang kena buat sebelum tidur. Iaitu, habis main game ke, habis belajar kat screen semua tu, kita buatlah, pergi solat isyak sama-sama, kita gosok gigi dengan dia, kita bacakan buku, kita ceritakan dia kisah-kisah atau apa saja, berbual sikit-sikit, dan lama-lama akhirnya baru tidurkan dia. So sama juga dalam konsep mental juga, kita pendedahan kepada gadget ni dia akan beri kesan kepada mental, iaitu teknostress yang sebut tadi tu. Macam mana teknostress ni adalah apabila kita rasa mula datangnya satu istilah yang orang panggil sekarang adalah pandemic anxiety. Pandemic anxiety ataupun kegelisahan waktu pandemik ni dia muncul pada waktu musim pandemik COVID ni, menyebabkan ibu bapa dan juga anak-anak kadang-kadang dia terasa dengan pandemic anxiety ni dari segi faktor rasa gelisah ataupun rasa dada sakit dan susah nak bernafas. Dan benda ni dia bukan datang tiba-tiba. Dia adalah satu yang datang secara berperingkat, dan kebanyakannya antara puncanya adalah kerana kurangnya pendedahan secara sosial. Kita jarang jumpa orang, kita jarang berbual dengan orang, kita tak jumpa dengan cikgu kat sekolah, menyebabkan kita ada menghadap skrin sahaja. Lama-lama kita tak ada interaksi sosial ni, sebab badan kita akan ada satu kita panggil sebagai social pleasure effect. Rasa keseronokan dalam bersosial. Dan bila kita tak ada elemen keseronokan bersosial ni, mulalah datangnya rasa murung, rasa kosong, rasa macam jiwa kosong, macam hati rasa tak tenteram, sebab kita kurangnya pendedahan kepada manusia lain. Sebab kita sebagai Muslim pun kita percaya kan, kita ada hablum minallah dan juga hablum minannas. Penjagaan hubungan kita dengan Allah tu mungkin dah okey bila kat rumah, tapi bila tak ada hablum minannas, menyebabkan kita mula rasa kosong dan mula datangnya emptiness, rasa kosong, rasa murung. Dan sebenarnya kanak-kanak juga boleh lalui benda ni. Orang selalu salah faham, ingatkan anxiety, depression sebenarnya adalah isu orang dewasa. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada WHO, golongan yang paling terkesan dengan isu berkaitan dengan depression dan anxiety dan apa-apa jenis masalah kesihatan mental berkaitan dengan ini adalah umur 15 hingga 29. Yang kedua adalah umur 9 hingga 14. Dan selepas tu barulah dewasa. Cuma dia tak macam kita lah. Dia, kalau kita pasal ni lagi panjang lah, mungkin lain topik. Cuma saya nak bagi pengenalan pasal ni.